bertemu kita di segmen Bicara Sejarah. Untuk hari ini, kita akan sama-sama dalam slot Islam sebagai agama persekutuan Malaysia dalam konteks sejarah, di mana bersama kita adalah Profesor Emeritus Muhammad Ajiman dan Yang Berhormat Spencer yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan agama persekutuan agama Islam. Jadi sebelum itu, kita saksikan dulu profil tetamu kita. Selamat petang Profesor Ajiman, apa khabar? Kabar baik, saudari. Bagi YB Spencer, apa khabar? Baik. Jadi baiklah, kita dalam slot Islam sebagai agama persekutuan Malaysia pada hari ini adalah untuk berkongsi tentang bagaimana Islam diintegrasi dalam pentadbiran negara kita. Jadi kita tahu bahawa Islam telah menjadi agama rasmi dan ada banyak keistimewaan kalau berbanding dengan agama lain. Jadi saya pasti semua pun tahu setelah Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah, baginda telah menyebarkan Islam ke kawasan itu. Jadi masa itu Islam pun diletakkan sebagai agama rasmi penduduk Madinah. Jadi di situ kita dapat lihat rakyat sangat bersatu padu, mereka menjaga Madinah bersama-sama. Jadi situasi itu hampir sama dengan negara kita. Jadi adakah Profesor Ajiman bersetuju dengan pernyataan ini? Terima kasih saudari itu. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan tadi. Untuk makluman semua, Malaysia ini bukan bersama-sama perlembagaan persekutuan yang memang menjadi pegangan kepada penumbuhan negara kita itu sendiri. Jadi suka saya ingin membawa rakan-rakan dan penonton kita di rumah untuk menyingkap sedikit sejarah Islam di Tanah Melayu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Melayu menganut fahaman animisme yang ini menyembah alam lah seperti pokok dan matahari. Tetapi keadaan ini berubah selepas kedatangan Islam yang membawa konsep tauhid, iaitu bermula dengan konsep keesaan Tuhan inilah dan ibadat yang luas dalam agama Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan pada ketika itu. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat secara tertentu yang didapati bertentangan dengan agama Islam ditinggalkan secara beransur-ansur. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara ini buat dilihat daripada penemuan batu nisan, ya, dan bukti-bukti lain yang bertaburan di seluruh rantau. Contoh penting yang saya ingin kongsikanlah seperti batu nisan di Champa yang ditemui sekitar awal abad ke-11 Masihi. Kita ada juga batu nisan di Gersi, Jawa yang bertarikh akhir abad ke-11 Masihi, dan paling dekat dengan kita adalah batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi. Dan pada akhir abad ke-15 lah Islam sudah mengukuhkan kedudukan mereka di Tanah Melayu dan kawasan sekitar jugalah seperti Sumatera, bahagian utara Pulau Jawa, Brunei, utara Borneo, bahkan menembusi Pulau Maluku dan Sulu. Itu sajalah daripada saya, saudara itu. Terima kasih Profesor Ajiman atas perkongsian tadi yang berkaitan dengan sejarah Islam di Tanah Melayu. Jadi bukan ringkasnya Islam datang ke negara kita pada masa itu. Jadi tadi Profesor ada bercerita tentang kedatangan Islam sama ada dari Arab, China dan juga India. Jadi bolehkah Profesor mendalami perkara ini supaya penonton yang sedia dan ikhlas di depan TV kita dapat ikuti kami? Silakan. Okey, saya lagi ya. Baiklah. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai ya bermula pada abad ke-7 Masihi berdasarkan kemungkinan agama Islam itu disebarkan oleh para pedagang dan pendakwa daripada Asia Barat, iaitu tanah Arablah di sini, ke negara China. Mengikut catatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15, dan pada tahun 1292 apabila Marco Polo dalam perjalanan pulang daripada China
beliau telah melaut beberapa tempat di Kepulauan Tanah Melayu seperti Sumatera dan Perlak yang pada ketika itu merupakan pelabuhan utama yang disinggahi. Dan beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di seluruh Nusantara. Dan menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu. Dan ada sumber lagi daripada Ibnu Battuta, pedagang pelayar daripada Arab, menyatakan bahawa pengembara Arab ni dia singgah sebanyak 2 kali di samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik ke negara China. Ini Ibnu Battuta lah pada antara tahun 1345 hingga 46. Dan beliau menyatakan bahawa Raja Samudra ni ialah pada sesuai pada Kepulauan Melayu lah, Kepulauan Melayu ketika itu telah memelihara Islam. Dan sepanjang tempoh abad ke-13 hingga ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Tanah Melayu. Dan sejak itu Islam berkembang dengan pesat hingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu. Dan dari sudut sejarahnya, saya ingin kongsi sedikit. Selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Contohnya dalam bidang undang-undang kita ada tertubuhnya Undang-Undang Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka, ada juga Undang-Undang Kanun Pahang dan seterusnya, Kanun Kota Star dan lain-lain lagi ya. Dan demikian juga lah wujud perlembagaan seperti Perlembagaan Terengganu dan Perlembagaan Negeri Johor. Dan perubahan dalam bidang politik, perundangan dan sosial budaya ini berterusan berlaku, menunjukkan bahawa adanya proses Islamisasi di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Itu saja daripada saya. Setelah itu, baiklah, terima kasih Profesor Ajman kerana kongsi kepada kita tentang kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Jadi rupa-rupanya begitu politik Tanah Melayu pada masa itu telah bermula bercorak keislaman. Saya percaya penonton kita dapat bayangkan jugalah pengaruh Islam terhadap undang-undang dan juga sosial budaya yang kita akan lihat satu persatu nanti. Jadi baiklah, kita akan berhenti berehat seketika, terus bersama kami dalam Astro Bulan di segmen Bicara Sejarah selepas iklan. Pengiktirafan Islam sebagai agama tertinggi negara dalam perlembagaan bukan bergantung pada fakta sejarah semata-mata. Bersama kami dalam slot Islam sebagai agama persekutuan Malaysia dalam konteks sejarah Astro Bulan, masih bersama dengan Profesor Ajiman dan YB Spencer. Baiklah, jadi kita tahu kedudukan agama Islam ini agak tinggi dan tidak boleh dipertikaikan. Jadi saya rasa banyak penonton yang masih hairan kenapa agama Islam akan dijadikan agama persekutuan Malaysia. Jadi jom kita dengar apa yang pendapat YB Spencer. Silakan. Boleh. Terima kasih kepada saudari itu. Jadi agama Islam dia mengajar umatnya untuk saling berbuat baik. Begitu juga dengan agama-agama lain, seperti Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Mereka masing-masing mengajar umat-umatnya untuk berbuat baik. Jadi bagi saya, tidak usah kita untuk mempertikaikan mengapa agama Islam dijadikan sebagai agama persekutuan Malaysia. Sebab setiap agama dia mengajar umat-umatnya kebaikan. Jadi tujuan agama Islam ini dia
dijadikan sebagai agama persekutuan, antara sebabnya adalah untuk melahirkan masyarakat yang punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, seperti jujur, kan? Jujur, amanah, bijak dan sebagainya. Jadi kita ingin melahirkan masyarakat yang begini, walaupun tidak 100% kita dapat menjadikan rakyat Malaysia itu seperti sifat Nabi Muhammad, tapi at least kita dapat meningkatkan kebudayaan ataupun tata sila rakyat Malaysia. Terutamanya kita yang berbilang kaum, macam saudara itu dia berbangsa Cina dan saya juga bangsa Iban, dan Prof sendiri agama berbangsa Melayu. Jadi kita akan bincangkan hari ini apa yang saya akan sebut kami menyentuh 3 perkara, iaitu dari aspek pentadbiran, bagaimana Islam ini dia dicerapkan dalam pentadbiran Malaysia, dan juga bagaimana kita ajaran Islam ini dia memberi kesan kepada ekonomi di Malaysia dan juga kepada kaum di Malaysia. Jadi kita lihat pertama dari aspek pentadbiran. Sememangnya ajaran Islam dia mengajar umatnya untuk menjadi pemimpin yang baik. Okay? Kita tidak menerima nasuah dan sebagainya, sebab itu akan membawa satu kesannya, kehancuran kepada negara. Dan daripada aspek ekonomi juga sama, kita perlulah jujur dalam berurusan dengan orang luar misalnya dan sebagainya. Jadi konklusinya, dia ajaran Islam ni, agama Islam ni di Malaysia, dia ingin mengajar umatnya untuk bertingkah laku baik, dan juga ingin mengajar kita untuk saling membantu mereka yang susah, dan ingin mengajar kita untuk menghormati antara kaum di Malaysia. Jadi itu adalah saya, saudara itu. Faham. Jadi maksud YB, agama Islam dia dijadikan agama persekutuan sebab nak lahirkan rakyat yang mungkin sifat jujur, bijak dan juga amanah, tidak rasuah bahkan. Betul. Ya, jadi pentinglah sifat-sifat ini dalam kehidupan kita sehari. Jadi bagaimana pula agama Islam dalam pentadbiran persekutuan Malaysia? Wali, silakan. Dari aspek agama pentadbiran lah. Ya, okay. Kalau dari aspek pentadbiran, macam Nabi Muhammad sendiri, apabila dia ingin mengasas pentadbiran Islam itu, dia terlebih dahulu dia menghasilkan, mengasas undang-undang Islam untuk dia dasar-dasar Islam untuk dia menumpuhkan pentadbiran Islam dulu terlebih dahulu. Jadi dalam pentadbiran, apa yang agama Islam diajar untuk kita mengurus pentadbiran itu, yang pertama kita perlulah menjadi seorang yang adil, terutamanya pemimpin lah, di mana kita dapat lihat dengan komposisi kaum di Malaysia ini, kita hidup dalam bidang kaum. Jadi kalaulah kita hanya mengambil berat untuk satu kaum saja, maka tidak adil untuk kaum-kaum lain. Betul. Jadi contohnya, apabila kita memberi bantuan kepada rakyat, sememangnya kita akan memberi bantuan kepada seluruh kaum, walaupun dia berbangsa Iban ke, dia Cina ke, ataupun Melayu dan sebagainya. Kita perlu adil dalam pentadbiran. Dan kedua, dari aspek kepimpinan. Okay, Nabi Muhammad dia sendiri mempunyai sifat kepimpinan yang sangat baik, daripada dia mengurus pentadbirannya dari aspek dia berurusan dengan orang-orang yang bukan beragama Islam pada zaman dahulu lah. Jadi Islam ni dia mengajar kita, memberi contoh yang baik dalam kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Okay? Dan seterusnya kita perlulah seorang yang muhasabah. Okay? Muhasabah ini maksudnya kita perlu pandai memberi refleksi kepada diri sendiri. Sebab apabila kita mengurus pentadbiran, dia akan ada satu insting, satu perasaan untuk bahawa kita terlalu berkuasa. Okay? Kita akan menjadi seolah-olahnya kita berada di tempat yang tinggi. Jadi kita akan merasa diri kita hanya kita saja yang betul. Jadi apabila kita menjadi seorang pemimpin, seharusnya kita harus pandai melihat kepada diri sendiri, membuat refleksi. Kita perlu, apabila kita memberi satu benda itu, kita akan fikir akan kesannya pada rakyat di Malaysia ini. Dan seterusnya kita perlulah berhemat. Ini yang paling penting, okay? Iaitu bertanggungjawab. Sebagai seorang pemimpin yang tidak bertanggungjawab, rakyat-rakyat yang akan susah. Okay? Dan dari sudut musyawarah,
Apabila kita menjadi pemimpin, kita akan berjumpa dengan berbagai situasi yang memerlukan kita untuk berbincang antara satu sama lain. Contohnya apabila Sabah dia diseroboi oleh askar Zulu kan. Dulu dia terlebih dahulu dia berbincang dulu dengan musuh, barulah berlakunya tindakan terhadap mereka. Jadi konsep ini untuk mengelakkan sebarang perbuatan yang boleh membawa kepada kehancuran kepada Malaysia. Apabila kita cakaplah, contoh apabila Zulu datang, dia askar Zulu datang ke Sabah, kita terus memerangi mereka. Ini akan membawa satu pertumpahan darah yang lebih banyak. Okay, kita memberi apa tu? Kalau kita berbincang, kita akan memberi satu peluang untuk kita mengelakkan sebarang pertumpahan darah berlaku. Jadi itu saja daripada saya pendengaran dengan tabligh Islam berdasarkan ajaran Islam. Jadi maksud YB itu Islam dia telah jadi agama persekutuan sebab dia terus mempengaruhi pentadbiran sebab adanya prinsip-prinsip Islam. Contohnya macam kesederhanaan, yang itu muhasabah. Ya, muhasabah. Ya. Saya kira kita boleh sebut. Terima kasih YB atas penerangan tadi tentang tujuan agama Islam dijadikan agama persekutuan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan terus bersama kami dalam Islam sebagai agama persekutuan Malaysia dalam konteks sejarah Ashura Bulan. Tidak hairanlah sekiranya Islam menjadi agama persekutuan. Sebagai agama persekutuan, Islam menjadi agama yang dominan dan mempunyai banyak keistimewaan berbanding dengan agama lain. Perkara yang paling penting ialah seluruh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama dapat menghayati sejarah negara agar setiap peruntukan dalam undang-undang di Malaysia dapat difahami dan tidak boleh dipertikaikan. Kembali di Astro Bulan menyaksikan Islam sebagai agama persekutuan Malaysia dalam konteks sejarah dalam segmen bicara sejarah. Jadi bersama dengan Profesor Ajiman dan YB Spencer dan juga saya Tu. Di mana kali ini Profesor Ajiman akan kongsi dengan kita tentang perkara ketiga dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi jom kita mulakan. Baiklah, seperti yang saudara itu YB dan para penontonnya, di buku hadapan kita ni ada satu buku Perlembagaan Persekutuan yang dia boleh dibeli di mana-mana kedai buku tempatan lah yang bersesuaian, dan di sini dia ada menyeluruh tentang Perlembagaan Persekutuan dalam bahasa Melayu. Dan berdasarkan kepada perkara 3/1 perlembagaan, agama Islam ternyata diberi kedudukan yang istimewa. Okey, kedudukan yang istimewa berbanding dengan agama-agama lain di negara ini. Ini terbukti dengan undang-undang tertinggi. Ini menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, manakala agama-agama lain pula bebas untuk dianti dan dipraktikkan oleh penganutnya. Dalam konteks negeri-negeri pula, hampir ke semua negeri di dalam Malaysia, perlembagaan dia memperuntukkan bahawa Islam ni menjadi agama rasmi di samping menjamin kebebasan beragama terpelihara sebagaimana dalam perlembagaan. Peruntukan seumpama ini merupakan kesinambungan kepada apa yang wujud dalam perlembagaan bertulis pada zaman dahulu negeri-negeri Melayu sebelumnya, seperti Perlembagaan Negeri Johor 1895 dan Negeri Terengganu 1911. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan menunjukkan bahawa agama Islam ini telah diberi keistimewaan dalam perlembagaan berbanding agama-agama lain di negara kita. Jadi, kedudukan Islam yang istimewa ini tidak harus kita pertikaikan sebagai rakyat Malaysia yang taat setia kepada perlembagaan. Memandangkan peruntukan yang diberikan kepada agama Islam ini ditunjangi oleh perlembagaan, dan perlembagaan persekutuan ini pula adalah hasil kompromi dan permuafakatan bersama pemimpin-pemimpin negara yang membentuk negara Malaysia. Kedudukan Islam
kedudukan istimewa Islam ini juga telah mengambil kira pelbagai aspek dan elemen-elemen tradisional penduduk asal tanah Melayu, iaitu orang-orang Melayu yang ratusan tahun sebelumnya yang terus-menerus dipertahankan. Ya, contohnya agama Islam menjadi anutan di Kerajaan Melayu Melaka dan bahkan seawal abad ke-7. Oleh yang demikian, tidaklah kita mengherankan mengapa Islam ini dijadikan agama persekutuan. Okey, tidak ada pertikaian terhadap itu. Sebagai agama persekutuan, Islam menjadi agama yang rasmi dan mendapat banyak keistimewaan di negara berbanding agama-agama Islam yang lain, agama-agama yang lain lah kata saya. Dan apa yang penting dalam hal ini ialah betapa pentingnya seluruh warga Malaysia yang terdiri pada pelbagai kaum, bangsa dan agama ini untuk menghayati dan berpegang kepada rukun negara ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Dan tujuannya ya agar setiap peruntukan penting dalam undang-undang ini di negara kita dapat difahami dan seterusnya membentuk rakyat Malaysia yang bermuafakatan. Seterusnya saja. Oh, jelaslah. Jadi penerangan Profesor bahawa agama Islam dalam perkara ketiga, perlembagaan persekutuan tidak boleh dipertikaikan di Malaysia. Jadi seterusnya, bagaimana pula pendapat Profesor Ajman tentang pengaruh Islam dalam perlembagaan Malaysia? Okey, baik. Sebentar tadi saya sudah bincangkan tentang perkara 3, pasal 1 berkaitan dengan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan ini penting untuk saya jelaskan bahawa Islam itu bukan saja sebagai agama Islam, namun pada masa yang sama dia memberikan hak kepada orang bukan Islam untuk turut mengamalkan agama mereka masing-masing. Dan melalui perkara 3 ini juga dia menjelaskan bahawa kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua agama di negeri-negeri, melainkan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja lah, seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak. Dan di samping itu, kedudukan raja-raja Melayu dalam perkara 3 juga menyentuh tentang Yang di-Pertuan Agong, ya, Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam. Yang kedua, peruntukan di bawah perkara 8 pula menjelaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama, kecuali sebagaimana dibenarkan dengan nyata dalam perlembagaan ini, tiada perbezaan dibuat berdasarkan agama, kaum, keturunan, tempat lahir dan jantina dalam mana-mana undang-undang ataupun pelantikan bagi sesuatu jawatan di bawah pihak berkuasa awam. Dan pengecualian ini jelas dalam pelantikan yang berkenaan dengan sesuatu agama sendiri, seperti dalam perkara 5/8 pasal 5/8B. Dan ketiga pula, saya ingin sentuh tentang peruntukan perkara 11 yang menjelaskan bahawa pertama, setiap orang berhak menganti dan mengamalkan agama masing-masing. Yang kedua, tiada siapa pun boleh dipaksa membayar apa-apa ataupun cukai jika diperuntukkan bagi maksud yang lain adalah dari agamanya sendiri. Ketiga, setiap kumpulan berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, termasuklah mengubu, menyelenggara atau memiliki harta serta institusi. Dan keempat yang termaktub dalam perkara 11 ini adalah undang-undang negeri dan undang-undang wilayah persekutuan boleh mengawal ataupun menyekat pengembangan mana-mana kepercayaan agama dalam kalangan orang Islam. Maksudnya sini kita tidak boleh sibarkan agama selain pada Islam secara suka hati jelah. Dan saya ingin sentuh pula pada yang keempat, iaitu peruntukan perkara 12 yang menjelaskan bahawa pertama, setiap kumpulan agama berhak menubuh dan menyelenggara yayasan untuk pelajaran kanak-kanak mengenai agama masing-masing. Yang kedua, undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri boleh mengadakan bantuan kewangan khas bagi menubuh dan menyelenggara yayasan Islam ataupun bagi mengajar mengenai agama Islam kepada orang Islam yang lain. Dan ketiga, tiada siapa yang dipaksa boleh mengambil bahagian dalam upacara agama selain daripada agamanya.
Dan terakhir, agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Yang kelima pula ialah peruntukan Islam disentuh dalam perkara 121(a), iaitu menjelaskan bahawa Mahkamah Tinggi Sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini khusus untuk yang kes-kes agama Islam lah. Dan ini kerana sebelum pindahan itu dibuat, terdapat beberapa kes seperti wakaf, penjagaan anak, mungkir janji berkahwin dan lain-lain itu di mana Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam bidang kuasa mahkamah syariah. Dan yang terakhir ialah peruntukan di bawah perkara 150(6)A jelas memelihara hal ehwal Islam ataupun dalam keadaan darurat yang memberi kuasa kepada pihak eksekutif untuk membuat undang-undang pada keadaan biasa yang boleh dilakukan di parlimen ataupun kerajaan pusat boleh mengambil alih pemerintahan kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa walaupun kuasa darurat yang sangat luas, tetapi tidak termasuk dalam perkara yang berhubung dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Ini menunjukkan yang hal yang berkaitan dengan agama Islam diberi status yang tinggi dalam perlembagaan. Itu saja daripada saya, saudara itu. Terima kasih Profesor Ajiman. Jadi nampaknya kita telah beralih ke soalan terakhir dalam segmen kita pada hari ini dengan sedikit perkongsian dari YB dan juga Profesor Ajiman. Jadi bolehkah YB kongsikan sepatah dua perkataan? Okey, boleh. Untuk segmen terakhir, untuk kita, saya yakinlah bahawa rakyat Malaysia ini dia saling menghormati antara satu sama lain. Walaupun agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain tidak dihalang untuk mengamalkan agama mereka sendiri. Jadi dikiranya ini satu tindakan yang rasional yang dilakukan oleh pemerintahan dahulu. Jadi apa yang kita inginkan adalah situasi ini, keadaan yang aman damai ini terus terus sekekal, supaya ianya menjadi satu kehidupan yang baik untuk masa depan, terutama untuk anak-anak kita. Baik, YB, terima kasih. Jadi seterusnya Profesor Ajiman pula. Okey, jadi saya ingin itulah bahawa perbincangan kita sebentar tadi jelas dari segi sejarahnya, dari segi dan termaktub dalam perlembagaan juga bahawa agama Islam sebagai agama persekutuan itu memang kita tidak boleh nafikan, tidak boleh pertikaikan lagi kedudukan agama Islam itu. Dan kita sebagai sebuah negara yang terdiri pada pelbagai kaum dan bangsa, kita bebas untuk mengamalkan agama kita masing-masing, tetapi masih menjaga kesucian dan nilai agama Islam itu sebagai agama nasi persekutuan, agar kita dapat membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai akhlak dan tata susila yang luhur. Kerana tegak rumah kerana sendi, hilang sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Baiklah, terima kasih Profesor Ajiman. Jadi agama Islam ini dia jadi agama persekutuan. Satu, dia tidak boleh dipertikaikan. Jadi kenapa dia perlu dijadikan agama persekutuan? Sebab ingin mendamaikan. Mungkin ada juga persepaduan kita boleh lihat. Kita harapkan segala perkongsian Profesor dengan YB ini dapat membantu para penonton untuk lebih memahami kenapa dan juga bagaimana agama Islam akan menjadi agama persekutuan Malaysia. Jadi harap kita jumpa lagi. Dengan itu kita undur diri. Terima kasih.
tentang Tak apa. Kita kat. Bahagian yang kamu tu. Okay, kat. Okey, terima kasih. Dan kerajaan pusat boleh mengambil alih pemerintahan kerajaan. Ini menunjukkan bahawa walaupun kuasa daulat yang sangat luas, tetapi tidak termasuk. Oh, dia mesti ingat macam ni. Saya Another one.